Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan dengan teman-teman semua. Semoga secara usai melaksanakan hari kelima kita menunaikan solat tarawih. Ya, Saudara Mustafa Ilyas, khabar Saudara Awi, Haji Aswar, Haji Rahmat, Faizal Acol, Saudara Tulang Pak Kering, Saudara Mat Baco, Saudara Samsul Anwar, Saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir sama malam. Ruby Din hadir bersama pasangannya. Doa saya bulan yang mulia ini Puan Ruby bahagia bersama pasangannya, Saudara Mak Razi, Mak Khalil, Saudara Muhammad Effendi, Jakil Mak Noh, Saudara Mak Azmi, Mak Ali. Apa khabar Kota Baru, Abang Tebin, Saudara Amir Dolah, Pok Cim Baharudin, Muhammad Safari, Saudara Abdul Aziz, Choco Deps, Haji Aswar, Jabaruddin Jaafar, Abu Samah dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun satu-satu. Saudara Sulaiman Muhammad Ali, yang saya perlukan daripada anda adalah share and write aku, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku, Sungai Petani okey. Share aku, share and like. Itu yang saya perlukan daripada anda semua untuk memeriahkan pencerahan saya. Malam ini ada 2-3 perkara yang saya akan memberi pencerahan. Saudara Budi Ulik, Saudara Abdul Rahim Rasul, Saudara Azmi Jasmi, Saudara Hashim Atan. Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara Muhammad Fuad, Saudara Dian Shah daripada Kampung Baru. Kampung Baru mestilah sibuk dengan gerai-gerainya. Saudara Muhammad Azidul Jamaluddin, Saudara Halimah Hashim, Puan Halimah Hashim, Saudara Ahmad Tajuddin, Syah Ghazal, Haji Azhar Abdul Manaf, Rohani Kasim. Baik, hari ini 4 Ramadan kita, 16 April. Laporan COVID nampak gayanya tidak ada terhenti, tidak ada pengurangan. Hari ini laporan COVID-19 bertambah, Semalam 2,148, hari ini mencecah 2,551 orang yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan dijangkiti oleh virus corona. Jumlah terkumpul sudah 370,528 orang. Ada yang mengundang 2 kematian, jumlah kematian adalah 1,365. Di Sabah ada peningkatan, tidak, semalam ada pengurangan. Semalam 202, hari ini 143. Di Labuan 1, cuma di Sarawak amat menyeramkan, tiba-tiba saja Sarawak meningkat 3 hari berturut-turut, daripada 489 dia naik 512, kemudian hari ini 960 warga Sarawak yang disahkan dijangkiti oleh COVID-19. Ini bagi saya agak menggemparkan. Di Kedah juga ada peningkatan, semalam 26, hari ini 35. Di Pulau Pinang ada penurunan, cek Mami, 91 orang. Di Perak juga sudah kurang, semalam 51, hari ini 49. Di Selangor meningkat balik daripada 499 kepada 590. Begitu juga di Bola Persekutuan Kuala Lumpur, semalam 171, hari ini 245. Di Putrajaya 6, di Negeri Sembilan naik, semalam 34, hari ini 53. Di Melaka turun, semalam 53, hari ini 28. Di Johor turun, tapi masih lagi ratusan. Semalam 182, hari ini 121. Di Pahang juga meningkat, semalam 34, hari ini 47. Di Terengganu kurang, susut, semalam 57, hari ini 16. Di Kelantan susut tetapi masih lagi ratusan, iaitu 164. PKP telah pun dilaksanakan di 7 kawasan di Kelantan tu. Semalam 221, hari ini 164. Berdoalah agar terus trend ini menurun, supaya dapatlah dibuka balik pasar Ramadan. Di Perlis ada peningkatan, sebab semalam 1, hari ini 2. Dan kadar jangkitan COVID-19 di negara kita ini nampak gayanya meningkat semula, kerana dengan nilai jangkitan R0 di paras 1.114 meningkat daripada 0.94 minggu lalu. Kadar R0 ini melebihi 1.0, menunjukkan yang jangkitan wabak COVID-19 di negara kita semakin merebak dan bukan semakin menurun. Jadi jumlah jangkitan harian semalam meningkat ke paras 2,148. Jadi hari ini 2,551. Jadi selepas 12 bulan kita menjalankan
pimpinan kerajaan nampaknya masih gagal lah menangani krisis ini, malah menjadikannya semakin teruk. Semakin ramai rakyat dijangkiti dan ada yang mati akibat COVID-19 setiap hari. Sesuatu perlu dibuat untuk mengubah situasi ini, saudara. Baik, saudara, hari ini saya kehilangan seorang lagi teman saya. Agak sedih. Pagi tadi sekitar 9.05 minit saya menerima perkabaran kembalinya sahabat saya, Haji Abu Bakar bin Omar, ke pangkuan ilahi di Kedah Medical Center. Dan mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Bukit Nyamuk di Kuala Nerang, yang merupakan kampung halaman beliau. Saya sempat bersama dengan Allahyarham Haji Abu Bakar Omar ni sewaktu kami sama-sama berlakon dalam beberapa siri drama radio. Dan saya juga berkesempatan pada tahun 2011 bersama-sama dengan beliau menunaikan ibadah haji bersama. Masih terngiang lagi jenakanya, orangnya baik, tidak pernah marah, dan bicaranya adalah bicara yang penuh berisi. Bersamalah kita berdoa agar ruh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Duai selamat berangkat ke duniamu yang kekal abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa di hari yang mulia, bulan yang mulia ini, agar ruh Allahyarham sahabat saya ini dicuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Ya saudara, begitulah keadaannya hidup ini. Pertunangannya adalah kematian. Bagi kita yang hidup di dunia ini, harus ingat bahawa kita tidak kekal. Di mana sahaja kita berada, walaupun kaya macam mana pun kita, tentulah pertunangan kita adalah tanah perkuburan. Baik saudara, hidup perlu diteruskan. Jadi untuk itu, dalam usaha kita mencari nafkah, mencari rezeki serba sedikit sementara di dunia ini, jangan lupa saudara, kalau saudara ada produk, sila berhubung dengan anak anda saya Azhar 0113304141. Berhubung dengan beliau untuk mewawarkan produk saudara sepanjang bulan puasa dan raya nanti kalau ada produk saudara, ya. Juga jangan lupa saudara boleh jadi ejen untuk produk ibunya, itu rendang tok dan bahulu berdal. Begitu juga dengan Siti Farehah 0177114300. Saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk memesan dendeng manis Siti Farehah dan menjadi ejen kepada produknya. Saudara boleh menjual dan berhubunglah dengan beliau 0177114300. Dan untuk mendapatkan buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 0123505703 daripada syarikat Kizinis. Syauqi ada buah-buahan segar yang di bawah harga pasaran. Begitu juga dengan beberapa jenis kurma ajwa, safawi, mariami, mejo, buah tin, aprikot kering serta kismis. Dan saudara jangan lupa, ya saudara, layari di Facebook Kelapa Sejati. Sudah pun dinaikkan oleh anak anda saya, ataupun di Instagram Kelapa Sejati, produk daripada saudara Roslan Ishak 0196914248. 0196914248. Itu produk krisik cuka kelapa yang diyakini boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eczema. Berhubunglah dengan sahabat saya Roslan Ishak, produk Kelapa Sejati. Saudara, malam ini tinggal satu hari lagi, sahabat saya iaitu saudara Zul dari Jamu Kemaman. Zul 0199170449 0199170449. Hari ini saya nak memberi pencerahan tentang jus hal plus madu Arab, zafran dan almana, iaitu jus hal plus madu Arab, zafran, almana. Produknya, antara dalaman minuman ini adalah zafran. Siapa yang mengambil sebahagian zafran, turin dan dicampurkan dengan asal madu, diminum sebanyak 2 sudu setiap hari, maka dia dikagumi tentang ingatannya sehingga dituduh melakukan sihir kononnya. Itu kata kitab Tibul Iman. Kemudian juga ekstrak sebuah delima, antioksida yang tinggi, vitamin C, vitamin K,
untuk kesihatan tulang. Vitamin B untuk memproses protein, karbohidrat, lemak-lemak. Madu Arab ialah dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini adalah surah An'am. Almana itu Arabic gum ataupun getah bahasa Arab adalah US Food and Drug Administration menyatakan bahawa Arabic gum adalah satu sumber serat. Itu fiber makanan yang paling selamat, mempunyai serat larut yang paling tinggi, hampir 85%. Ini adalah jus khal plus madu Arab zafran. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449 ataupun layari toko jamu Kemaman. Saudara, 3 hari lagi buy 2 1 free. Produknya memanglah mahal, tapi barang yang mahal itu itulah baik, saudara. Baik, itulah sekitar kita punya e-commerce hari ini. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita sudah masuk 4 hari dah puasa. Nampak gaya masih lagi teman-teman menghantar kiriman kepada saya yang mereka masih belum dapat lagi. Air Lestari ke, air Sinar ke, masih nanti-nanti. Saya cuma mampu menzahirkan simpati saya pada saudara. Itulah keadaannya mereka yang berada di anjung kuasa, kadang-kadang tidak langsung memikirkan soal rakyat yang hidup tersepit. Begitu juga dengan moratorium dan sebagainya. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah Perdana Menteri diserang lagi. Nak tahu apa yang diserang terhadap Perdana Menteri kita? Kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, janji bertemu di Pekan Rompin bersama di bawah udang dan kara. Tidak berilmu menjadi pemimpin, rakyat kecewa, rosak negara. Ini yang saya baca semalam, saya lupa semalam. Hari ini ada 2 lagi iaitu sakit tak sangga tangan beranduk. Pak Andak memohon cuti, menganggap warga semuanya bodoh, pemimpin bertindak sesuka hati. Ini Pak Nazil dia menyindir pemimpin kerana menganggap warga semuanya bodoh. Kemudian katanya lagi, petik pedada buah kepayang, pagi hari berasa selesa. Takut pada bayang-bayang, sembunyi diri apabila berkuasa. Inilah pemimpin, bila dah takut pada bayang dan menyembunyikan diri. Itu keadaannya, saudara. Itulah sedikit buah tangan daripada Pak Nazil. Indah bahasanya dan menyindir kita, memberi peringatan. Okey, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberikan peringatan. Ini yang dinasihatkan oleh peguam saya. Dia kata setiap kali sebelum saya memulakan perlu memberi peringatan. Iaitu bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen kerana anda bertanggungjawab atas setiap komen anda. Saya tak mampu untuk membaca dan memantau ke semua komen-komen anda. Cuma saya harap kalau nak menulis juga, ingin berbicara, ceritalah dengan baik. Jangan gunakanlah bahasa yang terbaik. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, mencarut, memaki hamun. Itu dalam bulan yang mulia ini. Saya sekadar memberi pencerahan. Kadang-kadang ada yang terkena, janganlah marah pada saya. Saya menceritakan. Sebab bagi saya kebajikan rakyat didahului dan rakyat perlu disantuni. Sebab saya melihat keadaan masih lagi berhubung dengan e-commerce, bukan e-commerce, kumpulan wang simpanan pekerja, kemudian moratorium masih lagi tak ada saya nampaknya. Semalam saya telah pun memberi pencerahan tentang kadar zakat fitrah. Cuma hari ini saudara Yusuf dari Melaka, dia hantar pada saya malam tadi, dia kata, Datuk, tolong minta ulas harga minyak masak sekarang dah sampai RM26 lebih dah untuk 5 kg. Sebelum ini harga sekitar 18 ke 20 ringgit saja. Jadi teman-teman yang berada yang bertugas di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, lihatlah. Ini saudara Yusuf dari Melaka. Artinya minyak masak di Melaka sudah RM26. Jadi nampak gayanya sebagaimana apa yang dinyatakan oleh sahabat saya Saudara Muhammad Azmi dari Kelantan.
Dia kata negara kini kaya, dia kata negara kita kaya. Hasil minyaknya besar, hartanya banyak, tapi rakyatnya melukut di tepi kantang. Melihat kekayaan yang bukan miliknya. Inilah warga kita, saudara. Inilah untung nasib kita. Negara kita kaya-kaya, tapi rakyat bagai melukut di tepi kantang. Itu pencerahan yang diberikan oleh Saudara Muhammad Azmi kepada saya. Dan belum pun sempat harga ayam yang melambung tinggi selesai, pengguna kini dikejutkan pula dengan harga sayur-sayuran yang naik mendadak sejak semalam. Kerana berita harian melaporkan tinjauan di pasar cabang 3 di Terengganu mendapati harga sawi dan salad kerinting naik mendadak. Alasannya kerana permintaan yang tinggi dan menyebabkan penawaran sayur itu berkurangan. Sawi dijual pada harga RM7 sekilo berbanding RM4 sebelum ini. Manakala salad keriting daripada RM4 sekilogram kini meningkat kepada RM15. Ya Tuhan. Dan tomato naik RM1 daripada RM4 kepada RM5 sekilo. Jadi peniaga Siti Khatidah Muda daripada Kampung Bukit Payang, Kampung Bukit Payung, dia berkata dia menjual sayur ini bukan kerana dia nak naikkan harga tu sesuka-suka dia, tapi kalau yang datang itu bekalan itu mahal, dia tak boleh buat apa. Dia kata kami terima daripada pembekal dengan harga yang sudah tinggi. Jadi justru itu mustahil untuk kami mengekalkan harga seperti biasa. Jadi mau tidak mau terpaksalah menjual sayur-sayuran berkenaan pada harga yang sepatutnya sesuai dengan keuntungan yang wajar. Dia kata setiap kilogram yang dijual dia cuma dapat untung antara RM1 ke RM2 saja. Di sinilah saya katakan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna perlu menyantuni masalah ini, bukan hanya terus tekan peniaga. Jadi pembekalnya macam mana? Cek juga dekat pasar-pasar borong. Jadi ini kerja ni bukan kerja mudah saudara. Aduh, saya tak tahulah saya nak kata. Saudara Aaron Aziz kes melepasi 2,000 menurut Bloomberg dengan dos. Saya tahu Saudara Aaron Aziz tinggilah nampak ya. Kemudian Saudara Indah Sri Wijaya, dia minta saya beri pencerahan. Dia kata Datuk, layakkah dia kata Datuk Hamzah Himuddin menjadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis? Kerana mengikut Perlembagaan Persekutuan bahagian ke-10 perkara 140, iaitu perkara 140 dalam kurungan 2, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis hendaklah terdiri daripada anggota-anggota yang seperti berikut. A. Seorang pengerusi yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, itu seorang yang merupakan sama ada pengerusi atau timbalan pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kemudian B. Seorang anggota yang punya kelayakan undang-undang, juga dilantik oleh Pertuan Agong selepas berunding dengan hakim besar. C. Tidak kurang daripada 2 orang, tapi tidak lebih daripada 4 orang anggota lain yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menurut budi bicara baginda, tapi selepas menimbangkan atas nasihat menteri yang pada masa itu dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi pihak polis. Jadi artinya ini pertikaian ini berlaku kerana ini ada saya tengok dalam wall, orang ni kata dia berkuasa, polis kata dia berkuasa dan sebagainya. Ya, jadi beginilah keadaan negara kita ni, keadaan yang tak menentu. Jadi sepatutnya kita haraplah yang Menteri Dalam Negeri boleh memberi pencerahan, menjelaskan, kerana ini di bawah terkandung di dalam bawah Akta Perkhidmatan Polis perkara 140 para 2. Saya baca benda-benda ini, saya cuba ini memberi pencerahan sajalah bahawa apa yang saya dapatan saya bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ini dia soal kenaikan pangkat ataupun penukaran ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Polis ini mereka inilah yang bertanggungjawab. Kerana sekarang ni Ketua Polis Negara kita ni kata kabarnya habis tempoh. Tapi kalau mengikut di bawah Akta Darurat dia tak boleh berhenti. Yang sebenarnya saya nyatakan semalam. Tapi terpulanglah pada Suruhanjaya Perkhidmatan Polis untuk menentukan duduk perkara ini. Sebab rakyat secara damai mahukan agar perkhidmatan Polis Diraja Malaysia berada dalam keadaan stabil, yang tidak ada campur tangan orang luar. Jadi biarlah pihak polis menentukan. Saudara, kemudian Saudara Amir Sharif, dia bertanya pada saya, dia kata minta saya ulas peristiwa bodyguard yang kedua orang tu yang kena berlasah dengan bosnya. Dia kata dia marah, dia kata mana suara umat Islam, mana suara pimpinan daripada parti PAS, kerana orang tak nak puasa pun kena belasah, apakah mau dibiarkan begitu? Sebenarnya saudara Amir Sharif, kalau tengok dalam wall, memang pertubuhan ataupun persatuan
bodyguard se-Malaysia telah pun ingin bertemu dengan tokeh dia di Kelang, tapi dia tak dapat berjumpa dan mereka telah pun menghantar surat bantahan. Dan bagaimanapun pihak polis telah pun melaksanakan tugas dengan baik dan cemerlang. Kerana orang yang terlibat melakukan tindakan jenayah itu bukan hanya melakukan tindakan jenayah memukul dua bodyguardnya kerana tidak berkuasa, rupanya ada kes lain lagi. Ada kes jenayah lain dan terjumpalah jengkong emas dan wang berjuta ringgit. Syabas pada pihak polis kerana membuka sesuatu yang selama ini terbendung, yang kita tak tahu. Kemudian ini saudara Farid Demang. Saudara Farid Demang ni dia nampak marah nadanya. Dia hantar saya, Datuk, saya mohon diketengahkan isu viral lagu raya oleh sebuah talent judi online. Dia kata sungguh memalukan kita umat Islam. Jelas mereka ini menghina Islam dengan menyampaikan mesej bahawa bila tak ada duit nak raya boleh mencuba nasib dengan berjudi online. Dan sebenarnya persoalan ini juga telah pun ditangani oleh pihak polis. Jangan risau saudara, negara kita ini negara cinta damai. Bahawa kita ini negara harmonis, kita ada pasukan polis yang cekap untuk bertindak. Kerana pihak Polis Diraja Malaysia menegaskan isi kandungan iklan bertemakan sambutan Raya Aidilfitri dengan mempromosikan perjudian online jelas melanggar undang-undang dan boleh mendatangkan kegusaran awam. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata satu laporan polis telah dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman untuk menyiasat asal-usul video terbabit. Jadi kita serahkan pada pihak polis. Pasti saya rasa dalam masa 1 hari 2 hari lagi kita dapat tahulah siapa di belakang video ini. Memanglah kita tak setuju dan kita tak senang dengan tindakan-tindakan yang begitu. Mereka kadang-kadang nak mengambil kesempatan. Siasatan polis akan menjurus kepada penerbit, pelakon yang terlibat dalam klip video itu dan mereka akan dikesan dan akan dipanggil untuk memberi keterangan bagi siasatan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4 dalam kurungan 1G Akta Rumah Judi Terbuka. Itu kata Datuk Akril. Jadi beliau berkata pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga akan dihubungi oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Katanya orang ramai diingatkan agar tidak berfungsi atau menyebarkan video tersebut bagi mengelakkan kegusaran awam. Jadi sebab tu saya pun tak ada share dan sebagainya. Saya tengok sambil itu saya tunggu. Dan pihak polis telah mengeluarkan kenyataan. Jangan risau saudara. Kita adalah negara yang sentiasa dilindungi oleh pihak keselamatan. Pihak keselamatan kita cekap. Ya saudara. Rizal Endau cuma K. Azmi tak cekap. Itu soal politik saya tak mau campur lah saudara. Semua orang tahu ni. Itu bukan rahsia, bukan lagi rahsia umum saudara. Dan yang lebih penting lagi, pihak polis juga telah pun menyiasat iaitu suami bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti iaitu Datuk Taufik Aman pagi tadi di mana menurut beritanya laporan The Age Market mengatakan yang memetik sumber menyatakan ke Taufik dirakam selama 3 jam oleh pihak siasatan jenayah komersial Polis Persekutuan. Laporan itu juga mendakwa bahawa kenyataannya dirakam oleh pegawai penyiasat YMDB Fu Wee Win. Jadi kalau ini berjalan lagi, saya nampak gayanya permasalahan YMDB tak selesai. Hari ini sudah selesai satu demi satu terungkap. Jadi dah bawa ke depan. Kerana bulan lalu pengarah JSG Bukit Aman Datuk Zainuddin Yaakob mengatakan bahawa kes itu disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, Akta 613 AMLA. Jadi kita biarlah pihak polis menjalankan tugas. Yang saya rasa perkara ini tentulah akan disebut juga nanti dalam perbicaraan berhubung dengan tuduhan terhadap Datuk Seri Najib. Jadi nampak gayanya sekarang ni satu demi satu terungkap. Saya tak tahu apa dapatan pihak polis, belum diberitahu lagi. Surah SS Service Absorber itu masalah mereka. Saya tak mau menyantuni isu itu kerana bagi saya dia blogger sana. Dia nak masing-masing ada pandangan mereka. Saya bukan kita nak berbalah cuma kita rasa kecewa lah sebab Saudara Mak Faiz, huyup Datuk macam ni. Memang huyup keadaan sekarang. Huyup.
Dan saya tersenyum lah bila saya membaca cacitan dari Datuk Najib. Dia kata media melaporkan syarikat Grab akan disenaraikan di USA dengan nilai US 40 bilion, iaitu 164 bilion ringgit. Jadi rugilah siapa yang buat tomahan bahawa sebelum ini pada musim pilihan raya 14 dulu mereka buat tomahan kononnya Grab ini milik Datin Seri Rosmah Mansor. Ternyata tak ada. Tapi masalahnya ramai yang percaya. Ya, bila kita kata tidak, dia orang kata percaya. Kalaulah tomahan dahulu itu sahih, jadi tentulah isteri Datuk Seri Najib boleh membantu beliau untuk membayar 1.7 bilion. Sebab 164 bilion ni Grab ni. Sebenarnya Grab ni saya tahu sebelum dia mewujudkan Grab ini, syarikat ini, mereka telah pun menawarkan kepada Persatuan Taksi Malaysia. Kabarnya waktu ditubuhkan, dia ni cucu pada Tancong Motor. Ya, dia sebelum dia wujudkan syarikat Grab ini apa semua tu di Malaysia, dia menawarkan kepada Persatuan Taksi. Dia bagi offer 30% saham dalam syarikat Grab. Tapi bayarannya sebanyak 30,000 dan offer beliau ditolak. Alangkah ruginya. Orang kita berpandangan jauh, mereka tidak melihat pemandangan begitu, sedangkan benda boleh menguntungkan. Sekarang apa jadi? Grab diapungkan di bursa saham di Amerika 140 bilion berada. Dan mereka dulu menuduh bahawa ini syarikat Datin Seri Rosmah Mansor. Mana buktinya? Apa ada? Tak ada. Inilah dulu kita terjebak dengan kepelbagaian tuduhan, fitnah. Kalau kita katakan fitnah, orang marah. Jadi saudara Mahathir Hashim, City Group pun dah nak cabut. Saya tak tahu saudara Mahathir Hashim, kalau City Group bercabut, ini bahaya ni, sebab ini bank. Kalau bank lari, masalah besar pada kita. Sebab itu kabarnya lah saya kita tak tahu apa perkembangannya. Sebab saya dapat dalam war saya hari ini tentang Bar Council, itu badan Bar Council telah pun membuat tindakan saman di Mahkamah Tinggi kerana mencabar berhubung dengan ordinan darurat. Katanya Presiden Bar Council itu AG Kalidas mengatakan bahawa tindakan mereka adalah untuk mengambil tindakan undang-undang selepas mesyuarat tergempar AGM Bar Council pada 13 bulan Mac yang lalu. Tapi tak tahu apa perkembangannya. Kita menantikanlah yang terbaik, saudara. Dan saya dapat juga satu pertanyaan pada saya, iaitu daripada Abang Adi Sarawak. Abang Adi ini dia selalu bertanya pada saya, kadang-kadang dia bagi pada saya soalan cepumas. Saudara Walid, sayangnya UMNO terjebak dalam PN. Betul, itu masalahnya. Saya kata, sekarang ni dah bercelaru habis semua. Kenapa Abang Adi di Sarawak, dia kata, selamat malam tu, dia kata persoalan yang bermain dengan fikiran saya dan sebagian besar rakyat Sarawak dewasa ini ialah apa motifnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin mewujudkan status wilayah utara Sarawak dan Sabah. Kalaulah cadangan ini dilaksanakan, rasanya ia akan menimbulkan krisis perlembagaan kerana ia bercanggah dengan perjanjian 1963. Jadi beliau minta supaya saya memberi pencerahan. Sebenarnya saya dah beri pencerahan 2-3 malam dulu, iaitu perjanjian 63 adalah berhubung dengan tuntutan 20 perkara saat kita menubuhkan negara Malaysia. Dulu Persekutuan Tanah Melayu, kemudian ada negeri Singapura, ada pula Sabah, Borneo dan Sarawak. Maka dicantumkan empat-empat ini masing-masing menjadikan Malaysia. Jadi mereka bukan masuk, mereka bercantum mewujudkan sebuah negara Malaysia. Dan sebenarnya apa saja perkara yang terkandung dalam M63 ini sebenarnya sebahagian besar telah pun tertunai. Cuma Kementerian Penerangan, Menteri Penerangan Persekutuan dan Menteri Penerangan di Sabah dan Sarawak gagal ataupun tidak menjelaskan kepada rakyat. Mereka cuma menjadikan ini sebagai isu tersimpan untuk dijadikan sebagai isu politik. Kalau masalah sebenarnya saya lihat antaranya adalah tentang tuntutan jumlah kerusi parlimen yang sepatutnya diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak itu mestilah lebih daripada ada yang sekarang.
Memang saya bersetuju dari segi itu sebab negeri mereka besar. Sebuah kawasan parlimen di Sabah, kawasan parlimen di Sarawak bersamaan dengan sebuah negeri. Sebuah negeri, saudara. Ada satu kawasan tu tak silap saya, kawasan Kinabatangan, sebesar negeri Pahang. Pahang ada berapa kursi parlimen? Dia satu kursi je. Jadi banyak perkara ini perlu dikaji semula. Tetapi untuk meminda kawasan parlimen, dia memerlukan 2/3 di parlimen, sokongan 2/3. Kalau kemudian masalah pembangunan, memang pembangunan diberi peruntukan, tetapi kebanyakan wang itu digunakan untuk mengawal keselamatan di kedua negeri. Jadi menteri ini tidak mahu memberi penerangan yang jelas pada rakyat. Dan begitu juga dengan peruntukan ataupun royalti minyak. Petronas memang dia dah bagi, ada. Tapi kalau mereka nak tuntut 20% dan sebagainya, tidak ada dalam perjanjian. Apa yang ada dalam perjanjian Petronas adalah 5%. Dan ini dibayar oleh Petronas. Cuma pimpinan negeri sebut tak tahulah dia buat duit macam mana. Tidak diberi pada rakyatnya, tak kesampaian. Akhirnya negeri tersebut tinggal dalam keadaan sebab saya kata saya sedih. Saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, masih lagi ada kawasan-kawasan yang pasca kemerdekaan. Air tak ada, jalan raya tak ada. Sebab itu Datuk Seri Najib mewujudkan PEN Borneo untuk memberi keselesaan bagi rakyat negeri Sabah Sarawak. Tapi PEN Borneo masih lagi tergendala oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional sekarang. Mengikut cadangan Datuk Seri Najib, macam mana dalam almarhum Tun Razak. Dulu dia buat lebuh raya antara timur barat, antara negeri Semenanjung Barat ke negeri Pantai Timur, percuma, tak ada tol. Jadi bila Datuk Najib buat PEN Borneo juga tak ada tol, cuma tidak terlaksana. Itu nak kata macam mana? Kerajaan Barisan Nasional mahu mewujudkan PEN Borneo. Saya pergi waktu pilihan raya di Sabah, saya tengok, saya sedih. Terbengkalai semua. Tinggal dah tumbuh lalang pula dah balik dah sekarang ni. Jadi Muhammad tu suruh Bapa Gomo juruhkan. Pulanglah, itu saya tak mau campur secara Muhammad Tul. Jadi begitu juga dengan soal minyak. Minyak ini dalam perjanjian itu, kalau minyak ditemu dalam kawasan negeri itu, tapi mestilah dalam lingkungan 3 batu nautikal. Yang minyak sekarang ni yang ada dekat laut lah, dekat di tengah-tengah laut apa semua tu, itu bukan 3 batu nautikal. Tapi ia perairan Malaysia. Jadi bagaimanapun bayaran telah tuntas. Kalau ikut akaun dalam Petronas, saya tak tahulah, mungkin CEO Petronas boleh mendedahkan. Dan ini sepatutnya Menteri Penerangan bertemu dan mengadakan pertemuan, cerita sebenarnya pada rakyat. Ini tidak, isu ini dibiarkan berlarutan, akan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat antara Sabah, Semenanjung dan di Sarawak. Jadi kegagalan pemimpin, kenapa mereka tidak menyantuni kena rakyat. Jadi rakyat je pening. Tiba-tiba Perdana Menteri pula mengumumkan wujudkan wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Ini apa benda ni? Kalau wilayah tu tak ada raja lah, tak ada Dewan Negeri lah, tak ada menteri besar lah. Lagi teruk. Jadi kadang-kadang mereka tidak berhati-hati menggunakan perkataan wilayah tu apa maksudnya. Sepatutnya ini negara Brunei, Sabah, Sarawak, Semenanjung. Sebab Singapura dah tak ada. Dan dicari usaha, dicari upaya membangunkan negeri tersebut. Jangan dianaktirikan. Jadi kemudian saya dapat juga ada kiriman nak bertanya pada saya tentang dari segi politiknya, tular dalam web mengatakan Datuk Seri Zahid Hamidi telah mengeluarkan kenyataan mandat presiden. Sebenarnya tak betul. Itu tak ada. Itu sengaja dilakukan untuk mengadu dombakan sama-sama ahli-ahli UMNO. Jadi kalau saudara dapat kiriman itu, tepikanlah. Walaupun nampaknya positif, saya rasa tak betul. Sebab tu apa yang dinyatakan oleh sahabat saya, saudara Zamil Ibrahim, dia kata hentikanlah meracuni ahli-ahli UMNO yang telah pun membuat keputusan di Persidangan Agung UMNO, iaitu kita tak ada kerjasama lagi dah dengan PBN. Jadi tak usahlah nak kait apa, nak jatuh ke tak payah, dia kata. Saudara Zamil ni, dia bahasa dia memang dia pelasah betul. Dia kata kluster penjilat PBM dan PN sedang berusaha menggagalkan usul yang diterima sebulat suara di Persidangan Agung UMNO yang telah memberi mandat kepada Presiden Majlis Tinggi buat pusat supaya mereka nak menarik balik. Dia kata sudahlah, berhentilah buat kenyataan begitu. Kerana padanya sebagai ahli UMNO tidak mudah untuk ahli-ahli UMNO ini diperbodohkan
oleh kluster penjilat PBM ni, dia kata. Jadi keikhlasan mereka ini telah pun dipertikaikan. Ini gambaran sebenarnya. Saudara Jaya kata Zamil Ibrahim, dia kata saya tahu jika ini berlaku maka tamatlah riwayat mereka ini. Mereka terutama dalam politik UMNO yang masih lagi sebelah kaki belah PBM, sebelah kaki dengan UMNO ni, buat pilihan lah. Sama ada nak terus berada kekal dalam UMNO ataupun nak bersama dengan PBM. Saya tak mau meneruskan lagi keadaan itu kerana nanti bercakap nanti bulan puasa ni kita makin hamun tak pasal-pasal. Saudara Nordin, jangan layan komen-komen Jcom tu, sampah betul. Saudara Al-Bakri Alba zaman UMNO senang dapat kerja. Ya, ini keadaan, memang ini yang keadaannya. Kerana itu sekarang ni, tapi masalah sekarang ni yang saya lihat, lepas 3 hari saja Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengakui kerajaan sudah tidak ada wang yang cukup. Tiba-tiba dia melantik pula seorang timbalan menteri yang baru dari Sabah. Ini saya heran. Pelantikan Setiausaha Agung daripada parti STAR, iaitu Senator Datuk Guan Lee Kohoy, dilantik sebagai timbalan menteri Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Jadi sebelum itu Guan Lee telah dilantik menjadi senator pada 16 Disember lalu. Dan kita hairanlah kenapalah yang ada pun sepatutnya dikurangkan, sekarang ditambah lagi. Dan lebih menghairankan kita, Datuk Guan Lee Kohoy ni sebelum ini pada pilihan raya dulu, pada pilihan raya lalu, dia bertanding atas tiket STAR di kerusi Parlimen P171, iaitu di P4. Beliau bertanding di P4 menentang Datuk Aizah Makdun daripada UMNO Barisan Nasional dan juga Datuk Lajim Okim yang mewakili Parti Keadilan. Datuk Guan Lee Kohoy hanya dapat 409 undi saja. Hilang wang pertaruhan. Kerana Datuk Azizah mendapat 12,827 undi. Dan calon terdekat Datuk Lajim Mukim 12,155 undi. Ini 2 saja. Tapi tiba-tiba sekarang ni dilantik Datuk Guan Lee Kohoy yang cuma dapat sejumlah 409 undi. Hilang wang pertaruhan. Jadi calon yang hilang wang pertaruhan kamu lantik sebagai senator, kemudian kamu lantik sebagai timbalan menteri. Jadi kita pun hairan. Apa kualitinya? Rakyat kawasan itu tak terima dia. Masih lagi kamu nak paksa rakyat menerima, lantik dia sebagai timbalan menteri. Ini berlakulah macam pelantikan Jidin di Ketereh. Dia bertanding pilihan raya, dia kalah. Walaupun kalah bertanding pilihan raya, dilantik sebagai senator untuk jadi menteri kanan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Jadi bercelaru negara kita ni. Lantiklah orang yang betul. Jadi dengan pelantikan tersebut menambahkan lagi senarai anggota kabinet. Bila tambah anggota kabinet, bertambah lagi lah wang yang diperlukan untuk membayar gaji, untuk membayar allowance. Jadi bagi saya melihat kenapa wang negara mau dihabiskan. Sedangkan pada 12 April baru ni, Kerajaan Perikatan Nasional telah pun dikatakan membelanjakan sejumlah 600 bilion dalam belanjawan 2021 dan sebelumnya, dan sejumlah pakej rancangan untuk membantu rakyat katanya yang terpukul akibat pandemik 19. Persoalan sekarang ni, apakah dengan memberi pelbagai tawaran itu merupakan kaedah terdesak yang terbaru setelah aktiviti melompat parti mendapat kecaman hebat. Ya, kerana itu sekarang ni warga begitu teruk sekarang ni. Ya, Perdana Menteri hari ini diserang lagi. Sejak beliau diserang oleh warga net semasa dengan pelbagai kata nista semasa lawatan ke Indonesia, tiba-tiba apa yang cuba dijelaskan oleh Perdana Menteri semalam kepada rakyat menimbulkan polemik dan pelbagai cecaan. Kerana semasa proklamasi darurat, perutusan di kaca TV yang tidak membawa sebarang makna, lawatan ke negara Arab, pengumuman pembinaan Dewan Orang Ramai di Pagoh, dan lebih teruk lagi apabila Perdana Menteri memberitahu rakyat bahawa kantong negara semakin nipis kerana negara sekarang sudah tidak punya banyak wang. Ini kenyataan Perdana Menteri. Begitu juga bila Perdana Menteri cuba hadir semalam untuk melakukan tinjauan atau kononnya nak berbual mesra dengan rakyat setempat di kawasan Prinsing 3 Putrajaya. Jadi, ialah nak buat PR lah, public relation exercise. Tapi tak ada seorang pun nak ambil gambar dengan dia. Orang tak tegur pun. Jadi akhirnya, bagi saya lah,
mereka yang mencadangkan pada menteri untuk mengadakan walkabout semua tu, ini cadangan kerana orang tengah marah. Jadi sebenarnya saudara, tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi sebelum ini Perdana Menteri dikecam begitu rupa. Seingat-ingat saya dulu ada seorang, zaman Tunku Abdul Rahman dulu ada seorang, waktu itu kesan daripada penularan buku Malay Darima, iaitu pelajar universiti, iaitu Allahyarham saudara Datuk Zulkifli Ahmad. Beliau adalah merupakan suami Seniwati Salimah. Dia hantar surat, dia telefon Tengku suruh berhenti. Begitulah kesannya. Kemudian era Tun Hussein On. Bila era Tun Hussein On, kesan daripada pemenjaraan almarhum Datuk Harun Idris bawah tuduhan rasuah, sedangkan rakyat semua tahu itu bukan rasuah, tapi dikenakan juga. Macam mana sekarang ni, maka Sulaiman Palestin yang juga merupakan bapa angkat kepada Datuk Khairuddin yang sekarang ni menjadi jurucakap pada Dr. Mahathir. Beliau sebagai Ketua Perangan UMNO mengambil keputusan menentang Tun Hussein On, dan waktu itu memang ada ledakan rakyat yang mencerca Perdana Menteri. Akhirnya Tun Hussein On letak jawatan. Dan hari ini rakyat dah keluar marah. Rakyat bertambah marah. Dan dia tak hirau. Bila rakyat marah, mereka tak hiraukan siapa saja. Kan buat rakyat marah kerana perut lapar. Sebab Perdana Menteri berkata negara tak cukup duit. Jadi kenapa lantik Timbalan Menteri? Kenapa adanya lagi jawatan baru dalam kerajaan? Jadi kabinet era sekarang ni dah cukup besar. Sepatutnya kita minta supaya menteri ini dikurangkan gaji mereka, ataupun saiz seramai 60-70 orang itu dikurangkan. Sebab yang ada pun tak nampak buat kerja apa pun. Tak ada. Jadi rakyat kecewa. Jadi bila lantik Timbalan Menteri, biarlah Nancy Shukri tu menjalankan tugas sebagai Menteri Pelancongan. Sebab kerana nak buat apa dalam keadaan COVID-19 dengan PKP ini tidak boleh rentas negeri dan sebagainya, pelancongan tidak bermain. Jadi perlu apa nak tambah lagi seorang Timbalan Menteri? Bukannya ada kegiatan pelancongan dan sebagainya. Hotel-hotel ditutup. Pekerja-pekerja hotel masih tak ada peluang untuk bekerja. Mereka terus kekal berada dalam kesengsaraan. Jadi apakah dengan hadirnya Timbalan Menteri ini boleh membangunkan industri pelancongan? Tidak. Jadi Saudara Openg temu. Salam dari Sarawak Datuk. Waalaikumsalam Saudara Openg. Saya memberi pencerahan sedikit tadi. Saya harap Saudara faham keadaannya. Saudara Syuhaila Osman, lebam muka tu, sedih dia, mana tahu malu. Saya melihat keadaan begini bahawa rakyat merasa marah. Tambah-tambah lagi apabila diminta kaki tangan kerajaan pula memotong gaji untuk wakaf. Jadi keadaan lepas satu-satu, duit tak ada, kamu lantik orang lagi. Kementerian Pelancongan biarlah Nancy Shukri seorang jaga. Tak ada keperluan. Sebab industri pelancongan sedang menurun, meruduk. Apakah dengan kehadiran beliau sebagai Timbalan Menteri boleh membantu Nancy Shukri itu melonjakkan industri pelancongan? Tidak. Hotel-hotel terus malap. Malahan saya menyangkakan dengan PKP terbaru ini tidak boleh rentas negeri dan sebagainya, untuk hari raya semua tak boleh balik kampung dan sebagainya. Hotel-hotel bertambah suram, muram lagi. Ini keadaannya. Ini saudara nak ubah sangat, nak ubah sangat. Itu dululah nak ubah sangat. Jadi kemudian saya melihat satu pandangan daripada saudara IMR. Dia kata dalam makroekonomi kita tak boleh nak gunakan common sense, kerana penggunaan common sense ataupun pemikiran biasa untuk memahami makroekonomi akan membawa kepada fallacy of composition, akan menjadi kepalsuan. Jadi logik satu-satu ekonomi keluarga, individu, syarikat tak boleh digunakan untuk merangka polisi makroekonomi bagi negara. Nanti jahanam jadinya. Ini catatan daripada saudara IMR. Saya yakin beliau adalah orang yang tahu tentang ekonomi. Sebab saya katakan semalam, kemarin saya katakan menteri tak fikir-fikir langsung, tak ada penjelasan tentang ekonomi. Dan mungkin IMR ni dia geram sangat, dia menulis, dia kata antara contoh logik ekonomi keluarga cuba dijadikan polisi makroekonomi negara adalah seperti bawah ni. Kadang ni dia kata confirm menjalankan negara. Contohnya dia kata wakaf. Wakaf tidak boleh memulihkan kemelesetan ekonomi yang berpunca daripada tingkat perbelanjaan berkurang seperti sekarang.
Bila perbelanjaan swasta dan isi rumah berkurang, hanya kerajaan yang mampu tampung kekurangan perbelanjaan tersebut melalui polisi fiskal, bukan melalui wakaf katanya. Jadi usaha untuk menyelesaikan masalah makroekonomi dengan wakaf adalah seperti cuba menyelesaikan masalah kemiskinan dengan charity semata-mata, atau cuba memajukan pendidikan awam dengan menggalakkan pembukaan sekolah-sekolah swasta. Tapi pada masa sama, kerajaan mengurangkan pengambilan guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan saja mungkin gagal, malah confirm gagal total. Sebab saya kata sekarang ni Menteri Ekonomi buat apa ni? Orang dah bercakap sekarang ni. Jadi dalam keadaan begini, bila Tan Sri Muhyiddin sendiri mengaku bahawa keadaan sekarang seolah beliau sudah gagal, menangani COVID gagal, ekonomi negara sekarang ni dalam keadaan tenat. Jadi cara terbaik saya katakan berundurlah. Kita bubar sajalah parlimen ni. Biarlah rakyat membuat pilihan. Tak ada apa pun. Sebab sekarang ni tak ada pelaburan baru. Tak ada pelaburan masuk, kegiatan ekonomi, orang tak ada pekerjaan, berkali-kali kita nyatakan. Dan dalam keadaan begini, sepatutnya lah pimpinan-pimpinan yang berada di anjung kuasa si Perdana memikirkan, pulangkan kembali pada rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihatlah dah hampir setahun ya, kerajaan sekarang ni tidak mampu memulihkan ekonomi kita ni. Kesal daripada itu, saudara, saya malam ni nak baca komen pembaca. Jadi saya tak ada niat untuk apa-apa ya. Saya nak baca satu persatu supaya kita dengar apa komen netizen yang banyak. Cuma saya pick up yang mana mereka kata, ada yang puji. Saya akan cuba, kalau yang puji kita baca juga. Jangan saya tidak mahu untuk memihak ya. Kata Saudara Din Omar, orang dulu-dulu telah berpesan. Dia kata, pantang siasah, mabukkan pangkat. Jadi berebut kedudukan, jilat menjilat, berebut kuasa, hambat menghambat. Negara rosak, nama pun cacat, hidup mati ni akan dilaknat. Apakah benar pesawan tutur dahulu telah menjadi kenyataan hari ini? Apabila mereka berebut-rebut nakkan kawasan, nakkan pangkat dan sebagainya, akhirnya kita menderita. Itu pandangan Saudara Din Omar. Kata Pak Cha pula, itulah bezanya pemimpin negara kita dengan negara luar. Di negara luar, kalau pemimpin mereka tidak perform ataupun diselaputi skandal, mereka secara sukarela meletak jawatan. Tapi di negara kita, mereka akan mempertahankan dengan apa cara sekalipun. Akhirnya negara yang hancur. Saudara Faiz Zali pula mengatakan, kalau kebenaran yang dikatakan, apa yang kita nak takut? Jadi tak kira lah Perdana Menteri ke, Bapak PM ke, dia kata kalau dah betul tu, takkan nak diam. Takkan nak tengok saja. Ataupun jadi batu atau tunggul. Kita mesti melakukan sesuatu, dia kata. Sebab keadaannya, cakap tak betul, dia kata. Kalau orang veteran tidak merungkai kebenaran, siapa lagi? Ada ke orang tua lain yang nak rungkai kebenaran? Tak ada. Kalau tak ada, anak muda pun yang tak tahu apa-apa hal politik nak bersuara. Bertambah teruk lagi lah, dia kata. Nakkan orang, nakkan korang, dia kata memanglah tak ada. Semua sama macam abakau. Orang ni, kalau boleh, dia kata bukalah parlimen. Ratu Balkis pula mengatakan teruk sangat Datuk sekarang ni. 99% rakyat sudah tak mahu lagi. Takkanlah semua ini merupakan cyber politik. Kenyataan ini, dia kata, bukanlah cyber trupa politik, dia kata. Sudah 99% rakyat tak boleh terima. Malaysia akan bankrupt sekiranya seorang Perdana Menteri apabila boleh sesuka hati membelanjakan kewangan negara tanpa perlu persidangan parlimen. Ini kata Ratu Balkis. Dan ini menyebabkan hutang negara akan meningkat apabila negara kehabisan wang untuk dibelanjakan. Rakyat yang menderita sekiranya perkara ini berlaku. Jadi perlukah rakyat bangun mendesak supaya persidangan parlimen dapat dilaksanakan, supaya rakyat tahu wang negara ini dibelanjakan. Ini tuntutan mereka. Lain tak ada minta supaya Tan Sri Muhyiddin berlapang dada, bukalah parlimen. Ini bulan puasa ni, rakyat dah tak tahan ni. Sekarang ni barang mahal, wang tak ada. Saudara Nizam Alias pula, dia kata, itulah nak sangat jadi Perdana Menteri. Rasalah sekarang ni negara lain tak darurat pun. Pandai pula kita ni nak buat darurat, tapi negara lain maju. Kata Saudara Mak Yazid, bukalah seperti biasa. Dia kata, kita bebas lah nak ke mana. Dia belum menuntut supaya PKP ni bukalah seperti biasa.
Dia kata, adakan SOP-SOP tertentu. Rakyat kita ini sentiasa patuh dengan apa yang disarankan oleh kerajaan. Ni Pak Him dia kata, cuma orang bodoh saja yang percaya dalam keadaan apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri. Sharifah Farah pula menulis, dia kata kadang-kadang terfikir apa peranan jawatan Duta Khas Timur Tengah bertaraf menteri yang bergaji 27,000 ke atas di negara Malaysia. Tak ada masuk pun pelaburan dari Arab katanya. Begitu juga Burhan Hashid. Dia kata sekolah buka tapi parlimen tutup. Akhirnya banyak sekolah seluruh negara mengalami COVID-19. Jangan salahkan rakyat jika rakyat fikir anak-anak dijadikan perisai demi kepentingan politik pihak tertentu. Ini serangan daripada warganet yang menzahirkan. Abdul Aziz Mak Yusof dia kata niat tak ada siapa yang tahu, dia kata. Ini saranan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, dia kata tiada niat jahat dia di sebalik pengisytiharan darurat. Ini respon dia baca ni. Dia kata saudara Abdul Aziz Mak Yusof, dia kata kalau niat ni tak ada siapa yang tahu. Hanya diri sendiri yang tahu. Sebab itu adalah mati. Dia sebetulnya bukalah parlimen untuk persidangan. Yang ini rakyat nampak nyata. Tiada selindung-selindung lagi. Covid pula bertambah. Apa cerita ni, dia kata. Kerajaan buat apa untuk mengatasi masalah ini? Dah darurat pun. Nak kata tak risau darurat, dah risau darurat pun. Awal-awal beras jati naik ringgit Malaysia RM1. Naik lagi. Aizat Ibrahim, kerajaan PN berbelanja sesuka hati. Nah, ini apa yang tertulis dalam ni. Jadi saudara Zainul Azmi pula dia kata kerajaan PN dah takut. PRU ke-15 pasti runtuh. Dan akhirnya saya melihat teman-teman pelayar-pelayar menghantar kiriman panjang. Kemudian saudara Muhammad Ashraf dia kata bendunglah kes COVID dengan cara darurat. Tak boleh rentah negeri, hukum, SOP. Cuma untuk rakyat marhain saja, dia kata. Bendunglah semua tu untuk rakyat marhain. Tapi dah berjaya bendung pun setakat ini kes semakin menunjuk tiada pun menuju sifat. Akhirnya syukurlah dalam mimpi menuju sifat. Putra Malaya pula dia menulis ayat panjang sikit. Dia kata lihatlah dunia dan lihatlah wahai seluruh Malaysia. Demi untuk terus dapatkan kuasa dan jawatan, mereka sanggup menipu rakyat Malaysia. Dia katakan kerajaan Perikatan Semburit itu sudah tidak banyak lagi wang dengan tujuan agar dapat rakyat Malaysia jangan mengharapkan lagi bantuan dari kerajaan. Jadi dalam masa yang sama dia kata mereka sibuk mencari ahli parlimen untuk dapatkan sokongan dengan memberikan jawatan menteri JSC kepada ahli politik dan mengajak Maha Firaun serta Perikatan Semburit dalam PRU 15. Ternyata rakyat Malaysia hari-hari kena kencing dengan mereka ini. Aduh, saudara Jamal Rafai Jakiran. Saya memang nak baca malam ni satu-satu. Dia kata kalau kerajaan dah tak mampu dapat idea untuk tangani COVID ni, bukalah parlimen. Jadi tutup parlimen tak jadi apa pun. Dia kata rakyat dah tak anggap darurat ini sebagai perangi COVID, tapi lebih kepada nak selamatkan politik sendiri. Ini pandangan rakyat. Guna kata Harun Nazir Ibrahim, yang Tuan Agong dah bagi kebenaran untuk parlimen bersidang. Tapi darurat adalah lebih penting sebagai talian hayat. Tasimuddin sebagai Perdana Menteri, semua MP sudah disuntik vaksin kedua. Jadi nak takut COVID apa lagi katanya. Rakyat marhain sudah nampak antara kepentingan peribadi mengatasi kepentingan rakyat. Ya, saudara Nur Azizah dia kata satu lagi kerajaan yang gagal. Ni kemudian kata Cik Jun, ini mereka menyerang Perdana Menteri. Saya tidak mahu membaca habis-habisan. Saya ambil petik sikit-sikit saja supaya bulan puasa ni tak baiklah kita nak kata maki hama ni. Dia kata Cik Jun Hussein. Dia kata iyalah tu, rakyat tak bodoh. Segala perbuatan dia terang-terang berniat untuk lama berkuasa. Saudara Rahman Ismail pula kata kesana ke sini boleh, tapi ke parlimen saja yang tak boleh. Kemudian Kamil Karim dia kata pakai nama betul lah weh. Dan Pak Him dia kata rakyat tak layak. Rakyat dah tidak menghormati. Saya sedih melihat keadaan sekarang ni. Sebab apabila Perdana Menteri mendapat kecaman begitu. Kemudian AZ Zoro, nama pun sedap, AZ Zoro. Dia kata dulu kalau tak sokong bajet, Menteri kata derhaka pada Agong. Mereka pandai bermain kata-kata dusta. Lepas tu dipanjangkan lagi kes COVID mendadak. Diisytiharkan darurat. Dengan itu parlimen tak boleh bersidang. Nampaknya Malaysia akan muflis kerana pemimpin-pemimpin menteri yang ada sekarang ini. Menurut saudara Hazli Malim pula, okey nak tanya sikit. Dengan terlaksananya darurat, adakah penurunan pandemik COVID-19 dapat dibendung? Apakah statistik yang kita menurun atau naik?
Dia kata sudilah jawab dengan ikhlas. Saudara syariah ini sikap PM menguntungkan pembangkang. PM akan hancur, rakyat semua benci PM. Ini keadaan sebenarnya saudara. Saudara Arifin Wahid dia kata kalau niat baik bukalah parlimen. Jangan berlindung sebab darurat. Ingat, dia orang pun naya. Dan niat katanya doa orang yang naya dikabulkan Allah. Jangan main politik kotor. Ini peringatan saudara Arifin Wahid. Apa pula kata Nen Anitra? Dia kata realiti niat di sebalik darurat. Satu, kekal berkuasa sebab tak ada majoriti. Dua, tutup parlimen. Tapi sekolah boleh buka. Nuzul Musliati pula dia kata darurat sebab senang. Dengan menteri-menteri dia nak buat keputusan tanpa berbincang. Dia kata Ras Abdul, Thailand dan Indonesia okey je. Pelaburan di Indonesia naik mendadak. Oleh sebab darurat inilah pelabur boikot Malaysia. Kita nak melabur ke negara yang telah mengisahkan darurat? Tanyalah diri sendiri. Saudara Rizal Ahmad pula dia kata pastikan kerajaan PN tumbang PRU 15 nanti. Satu kerajaan penakut dalam dunia dia kata. Upek Lau memang niat sebenar memang jahat. Tutup parlimen dan darurat. Zuhairi Ibrahim pula dia kata kalau tiada niat tak perlulah nak tutup parlimen. Dan kebanyakan pelayar-pelayar yang menghantar pada saya mereka menuntut agar parlimen dibuka semula. Saudara Nur Malik Zakaria dia kata apa nak buat apa, nak bendung apa COVID dan sebagainya alasan tu, sedangkan apa SS Service Absorber pemimpin Cak Ayam Datuk saya dah bercakap benda ni 3-4 malam dulu nanti orang kata saya ni macam ada agenda setting. No, saya menyatakan begini tidak, saya baca satu persatu, saya menyantuni kehendak pelayar-pelayar. Cahaya Kasih dia kata nah dihadam sampai lebam lah, dia kata tambah bantuan memang sono. Nanti boleh lagi cadangan rakyat wakafkan apa yang boleh diwakaf. Alasan duit kerajaan dah hilek. Ini keadaannya. Ridwan Siva ini drama untuk kepentingan diri. Kalau budak sekolah rendah tu bolehlah bersekolah tapi parlimen tak boleh bersidang. Adakah parlimen lebih teruk disiplin dari budak-budak sekolah? Ini adalah satu lawak jenaka. Ini kata Ridwan Siva. Saudara Amin Izzah dia kata aduh, bila dia gelar belum begitu tak sampai tu dia kata tak payahlah cakap belit-belit. Ini beliau menyerang sebenarnya. Sepatutnya bulan lepas dah bungkus awal-awal lagi. Jadi dia adakan darurat dia kata. Penyebab nak berkuasa. Saudara Alias Yahya minta parlimen dibuka semula. Lagi parlimen tak boleh buka, maka orang akan melihat budak-budak sekolah lebih kebal. Datuk Seri Najib terbaik, rekod 9 tahun beliau sebagai pemerintah. Saya ini keadaannya. Saudara Kamal Arif, saudara Donat Jeli minta parlimen dibuka. Saudara Kamal Arif, pemimpin takut kena COVID sebab takut nak buka parlimen. Saudara protes memang ada udang di sebalik batu. Jangan takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sejak Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi PM, harga barang-barang keperluan semuanya naik mendadak. Banyak putar belit ditanggung rakyat. Ini kenyataan daripada saudara protes. Adam Bosi dia kata pencapaian 3 bulan darurat. Naik denda SOP 10K. Belanja 600 bilion. Minta pejabat awam berwakaf potong gaji bantuan. Apa hal ni? Kemudian saudara Azlan Jafarlan, umum darurat nak fokus ke COVID. Tapi kes COVID makin bertambah. Begitu juga dengan Liza Deja, dia 3 bulan darurat masih gagal kawan COVID. Ifa sudahlah dia kata. Kalau boleh berhentilah dia kata. Zulkifli Muhammad dia kata kami nak PRU. Kerana mereka mahu menukar kepimpinan yang ada ini. Nuzman Mion pun berkata sama juga. Nur Hazira Makno, Saudara Syami Wahab. Dia kalau tiada niat jahat, bukalah parlimen. Amira Zura dia kata darurat ni pertahanan. Saya tidak mahu menyantuni soal bila mereka mempertikaikan soal darurat. Tapi bagi saya yang mereka kebanyakan adalah menyantuni mereka mahu supaya parlimen bersidang semula. Jadi saudara saya sedia bersama pemimpin PAS dah pandai cakap nipu. Saya tak tahulah saya itu parti mereka. Jadi saya tengok kata-kata Raja Kamarul Zaman jika tiada berniat jahat bukalah parlimen katanya. Mulakan persidangan secara berhemah demi masalah rakyat di waktu pandemik ini. Dari sekolah, kilang hingga bazar Ramadan dah dibuka tapi parlimen biarkan bersawang. Dia Khairul kata apalah active plan? Apakah inisiatif, perancangan nak dibuat untuk negara kita ni? Begitu juga kenyataan daripada Hamdan Yusof. Jadi janganlah kena nak jadi PM lama-lama pun dia kata kalau keadaan negara begini. Dan saya daripada begitu ramainya, saya cuma dapat 3 orang saja.
yang agak positif terhadap Perdana Menteri, Saudara Eddie Adlan. Eddie Adlan dia kata, aku lebih percaya PM ni dari PM sebelum-sebelum ni. Mungkin saja tekanan yang tinggi sebab itu keberkaitan urus tabir bercelaru. Dia kata mungkin kerana ditekan teruk sangat, maka tabir urus bercelaru. Itu kata Eddie Adlan. Kemudian Saudara Mat Syahzani kata, tak kisahlah nak darurat ke apa ke. Ni kes COVID ni makin tinggi. Tak gunalah kalau buat PKP 2.0, sio-sio je. Makin sengsara rakyat, terutama yang berniaga. Kan cakap lebih, ada yang marah. Tak boleh. Sudah Saleha Rais, Salwaris, dia kata terbaik Nasimuddin. Biarlah orang nak kata apa pun, kata bulan puasa ni, tuan, jagalah keselamatan rakyat dari virus COVID yang belum padam lagi. Ini yang saya dapat, saudara. Saudara Arifin Jaafar pun tak dengar. Kita bercakap pun tak dengar. Dan saya merasakan secara bahawa serangan rakyat begitu teruk terhadap Perdana Menteri. Kenapa? Bagi saya lain tidak, kerana rakyat sudah betul-betul kecewa. Rakyat sudah tak dapat lagi menahan amarah mereka. Kerana itulah mereka buka saja, bila Tan Sri Muhyiddin buka saja wall, memang kena serang. Kalau beliau berbuka mulut saja, orang akan serang. Dia kenapa? Kerana rakyat sudah hilang kepercayaan. Jadi bila rakyat dah hilang kepercayaan, cara terbaik menghadap agung, kita adakan pilihan umum. Itulah yang terbaik untuk kita sama-sama menyelamatkan negara kita. Bersamalah kita menyelamatkan negara ini. Sebab rakyat kita, rakyat cinta damai, kita mahu harmonis negara kita. Jangan lontarkan amarah saudara situ dengan melakukan fizikal pembukaan. Bersabar, bertenang, berdoa. Di bulan yang mulia ini, moga apa yang saudara sarankan supaya Parlimen dapat bersidang semula dimakbulkan oleh Allah. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.